Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam Vlog Jika Blog edisi Kampung Lokal untuk sepanjang tempoh PKP ni. Okay, untuk hari ni saya nak sharing dengan korang berkenaan dengan air lebihan nasi lah. Okay, yang ini ada 2 botol. Korang tengok ada 2 botol. Dan 2 botol ni adalah air lebihan nasi. Cuma yang ini air lebihan beras ini dicampur dengan nasi yang telah basi lah. Okey, dah berapa lama ni, dalam dah 2 hari ke 3 hari macam tu lah. Jadi botol yang saya pilih ni, botol ni dia tak rapat lah tak rapat, maksudnya dia ada ruang untuk keluar lah udara keluar masuk tu ada. Ni kalau saya tekan macam ni, dia akan keluar udara lah, dia tak rapat. Kalau macam botol macam ni, kita perlu cek dia 2-3 kali lah. Dengar bunyi gas kan. Okey, jadi kalau macam tu, selalunya kalau macam botol yang macam ni, kita kena cek dalam 1 ke 2 hari ataupun setiap hari kita cek untuk keluarkan gas dia. Sebab dalam proses penyampaian ni dia akan hasilkan gas dia lah. Okay, jadi macam ni dia ada 2 lapisan. Kalau korang tengok ada lapisan bawah, lapisan bawah, tengah ni air dia asing, atau atas ni ada macam, kalau tengok ada macam gas naik kan. Sana ada macam gas selaput ni nampak. Dia memang ada unsur-unsur gas dalam ni. Sepanjang proses penyampaian ni memang melibatkan gas, akan menghasilkan gas. Okay, jadi macam mana kita nak buat air ni? Air ni mudah saja. Contohnya macam yang ini adalah air, kalau kita nak cuci berasan, kita gunakan air yang bukan klorin lah. Kita guna air yang tak contohnya kalau selalunya kita ambil air direct daripada dapur kan. Jadi kadang-kadang air tu ada klorin. Jadi kita asingkan air, kita buat, kalau ada penapis air bagus. Ada penapis air, kita basuh beras tu menggunakan penapis air. Jadi air yang lebihan daripada kita basuh beras tu, kita masuk dalam satu botol lah macam ni. Kalau korang ada kontainer lain ke apa, letakkan dalam kontainer tu nanti jadi nak biarkan berapa lama ni? Nak biarkan selama seminggu kalau kan. Sebab untuk botol yang ni saya nak bawa, korang pegang Okay, untuk botol yang ni sebenarnya saya nak buat untuk efektif mikroorganisma ataupun cekatan DIM lah. Kita boleh gunakan mikrob ni yang terhasil daripada proses penyampaian ni kepada pokok, untuk membantu pokok, nak kuatkan pokok, nak kembalikan kesegaran tanah. Okay, jadi untuk botol satu lagi ni, ni lebihan nasi yang telah pun basi dan tercampurkan dengan air beras. Dan syarat dia untuk nak buat ni, air beras tu kena pastikan yang dia bukannya berklorin lah, bukan air daripada punca klorin. Okay, macam ni kita nak apply kepada tanaman. Jom kita try. Okay, untuk nak apply kepada tanaman, kita perlu ada satu spray macam ni lah. Macam ni, tak kisahlah spray apa yang korang ada dekat rumah tu. Kaedah spray ni lebih baik berbanding kalau kita jiru saja, sebab kita nak kenakan pada daun, pada ranting-ranting pokok dan juga keseluruhan tanah di sekeliling pokok tu. Jadi macam mana biasa, kita kena isi dengan air yang tak berklorin. Kalau katakan korang susah ada penapis air, sediakan baldi dan buat jemuran dalam 24 jam lah. Kalau waktu terik lagi baik. Okay, jadi macam ni saya dah asingkan sini. Ni botol saya dah asingkan air tu memang saya ambil daripada direct punya air, yang maksudnya air tu ada klorin lah. Jadi saya letak dalam satu baldi tu, saya biarkan dia terkena dengan cahaya matahari. Okey, untuk sediakan proses untuk kita nak siram kepada tanaman, kita tak boleh ambil semua ni tau. Kita tak boleh ambil semua ni, sebab kalau untuk proses yang pertama, mikrob ni terlampau banyak. Kita tak boleh nak bagi semua sekali dekat pokok. Agak terkejut pokok lah. Agak terkejut pokok. Sebab benda hidup ni, pokok ni benda hidup. Kadang kalau benda yang tak biasa, dia akan terkejut walaupun baik pada asalnya. Jadi kita masukkan air dulu. Saya cadangkan separuh daripada korang punya spray tu lah. Ni cadangan saya lah. Macam mana yang korang nak apply kat rumah tu terpulang. Ni cadangan saya. Okey, ni air lebihan nasi
lebihan nasi adalah basi dan juga air, dan dicampurkan dengan air beras dan tercampur juga sedikit gula pasir. Okey, saya masukkan yang ni. Kita nak air dia saja Kalau boleh dapatkan penapis lah, lebih baik. Kalau kita nak kita punya spray ni rosak ke apa kan. Okey, isi dalam separuh macam ni. Alright, cun. Cukup. Beras yang lebih lagi, air beras yang lebih ataupun air lebihan basuh beras tu masukkan semula dalam botol ni. Okey, kita masukkan. Alright, kita dah boleh start sembuh kepada petanaman. Ok guys, ini adalah pokok limau purut saya. Kalau ikutkan sebelum ni, dia memang sedikit sakit lah. Dia tumbuh yang permukaan. Daun dia dah macam berbintik-bintik sebelum ni lah. Jadi saya amalkan dengan air lebihan beras dan juga nasi basi ni saya amalkan. Jadi dia dah maintain cantik lah daun dia. Ok, untuk air ni kita spray lagi sekali. Ikan. Okey, kalau boleh kita nak spray tu yang jenis macam ni lah, dia tersebar luas macam ni. Macam ni Okey, sembuh juga di sekeliling tanah Okey, mudah saja. Macam tu kita maintain macam tu pun dah okey dah. Di tempat yang sedikit panas sikit lah, matahari dah naik ke sini. Okey, jadi ini pokok limau kasturi. Pokok limau kasturi ni saya amalkan juga inilah lebihan nasi basi dan juga campuran air beras. Jadi kalau korang tengok kat sini, daun dia lebih hijau berbanding dengan pokok-pokok yang saya tak kenakan dengan baja ni, air baja ni. Okey, jap saya sembuh dulu. Lepas tu kita tengok keseluruhan pokok ni macam mana rupa dia, kehijauan dia lah. Okey, ni keberkesanan air baja ni. Kita tengok pokok yang ni, daun-daun dia semua hijau, kemudian semua mengeluarkan buah. Cantik-cantik buah dia, besar-besar buah dia. Ada buah lagi. Okey, ni buah dia besar-besar. Jadi sambil buah tu ada lah bunga. Kita nak dia berbunga sentiasa lah. Pokok limau kasturi antara pokok yang favourite sebenarnya untuk ditanam di sekitar halaman rumah. Ini pun ada bunga ke. Jadi pokok ni saya dah amalkan untuk siraman baja ni seminggu sekali lah. Itu yang saya buat, seminggu sekali. Tapi kalau waktu hujan kita tak praktikal lah untuk kita sembuh, sebab air dia akan larut ke tanah kan. Ke tanah, takut kalau larut ke akar tak apa, takut dia pergi ke tempat lain. Itu dia tak nak lah. Okey, sedikit reminder ataupun perkara-perkara penting yang kita tak nak terlepas pandang. Yang pertama, perlu gunakan air bukan klorin. Kalau tak ada air klorin, ambil baldi, penuhkan dengan air, jemurkan dekat luar biar terkena cahaya matahari dalam 1 hari. Contohnya pagi kita letak air tu kat tengah laman, esok tengah hari baru kita ambil. 1 hari akhirnya, sebab kita nak biar ada mikrob masuk balik dalam air tu, dan kita tak nak air klorin tadi efek kepada itu punya proses penyampaian. Kalau ada air klorin tu, kalau kita gunakan air klorin, proses penyampaian tu mungkin jadi mungkin tidak. Jadi tak best kalau kita berkira-kira kan. Jadi nombor 2-nya, lebihan nasi tadi tu. Kalau katakan ada lebih nasi yang kita selalunya kalau kita masak ikut berapa pot lah,
ikut family lah. Kadang ada satu family je guna 2 pot, ada 3 pot. Okay, kadang-kadang tak semua nasi akan habis. Okay, nasi tu kita asingkan masuk dalam satu bekas yang berasingan. Rasa suka tu kita boleh boleh masak nasi baru lah kiranya. Okay, bekas yang tadi tu kalau boleh kita letak dekat tempat yang teduh, tak kena cahaya direct matahari, dan kita biarkan nasi tu berkulat ataupun berspora lah. Sebab kita nak bagi sampai jadi basi. Itu tujuan dia. Bila nasi tu basi, barulah ada okay, jadi nasi yang basi tadi tu kita ambil balik, kita biarkan dalam 2 ke 3 hari, dan dah tumbuh kulat kan. Okay, bila dah tumbuh kulat, kita ambil nasi tu, letak dalam satu bekas, satu pun letak dalam botol macam ni. Pakai tangan boleh basuh balik lah, pakai sudu boleh terpulang. Saya pakai tangan, saya boleh basuh pun, benda tu tak ada masalah. Masuk dalam bekas macam ni atau botol. Lepas tu kan kita ada masak nasi yang baru kan, air lebihan beras yang kita basuh tadi tu masuk dalam, kita campurkan sekali dalam nasi yang basi tadi dalam bekas yang sama. Jadi kita biarkan proses penyampaian berlaku. 1 hari 1 malam pun dah cukup untuk kita guna. Tapi nak lagi lama, contohnya nak simpan dalam 2 ke 3 hari, kita kena pastikan yang kita selalu buka lah penutup atas ni. Kalau kita tak buat mana-mana rongga lah. Mana-mana rongga ni maksud kadang-kadang macam saya dulu, saya suka tebuk penutup ni, satu jarum halus je tebuk penutup ni sebab nak bagi gas tu keluar. Tapi sebab saya suka tengok nak tengok hari-hari, saya akan buka bagi udara masuk, bagi gas tu release, dan saya akan tutup balik semula macam ni. Jadi macam mana kita nak tahu proses penyampaian ni berlaku dengan baik? Dia akan mengeluarkan bau yang masam-masam manis. Dia tak busuk tau, dia masam-masam manis. Kalau busuk, maknanya benda tu tak edit, buang je. Tapi ada separuh orang dia tak faham busuk ni macam mana, masam-masam manis macam mana. Dia masam-masam manis ni kita masih boleh terima lagi bau tu, berbanding bau busuk kita akan lari kan. Ni kalau kita bau janganlah bau direct tu, kita bau sikit saja, ada macam ada bau masam-masam manis lah, kita boleh terima lagi bau tu. Dia taklah busuk. Okay. Jadi beberapa kali kita nak spray kat tanaman ni, kalau macam contohnya air lebihan beras saja, kita boleh letak hari-hari, tak ada masalah. Ciruskan saja dekat pokok boleh. Tapi untuk proses penyampaian ni, saya suggestkan paling rapat 3 hari. Tapi yang terbaik adalah seminggu sekali. Dan pokok yang kita dah sembuh, kita mark lah. Ataupun contohnya kita tanam dalam pasu kan, pasu-pasu kita dah sembuh tu kita asingkan, ataupun sebaris pasu tu kita dah sembuh semua kan. Jadi kita tahulah mana yang sembuh, mana yang belum, ataupun satu hari tu sembuh semua sekali kalau kita ada banyak buat. Inilah lebihan beras ni senang saja dengan nasi ni, memang hari-hari ada dekat kita punya dapur. Jadi lepas ni make sure korang basuh beras tak menggunakan air klorin. Jadi kalau rasa benda ni bermanfaat, boleh apply kat halaman ataupun kebun korang lah, sepanjang tempoh nak kita tak ada nak buat dalam PKP ni kan. Jadi kalau baik, sharekan kepada rakan-rakan lain. Kalau ada yang nak tegur ke apa ke, boleh beritahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.